صل على محمد. Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita minta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita menyambung kuliah kita. Alhamdulillah. Moga-moga diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insya-Allah. Jadi kita masih dalam kitab yang pertama, yakni fasal yang pertama pada menyatakan mata. Jadi insya-Allah kita sambung daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasini al-mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha adaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Berartinya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Maka barang siapa meninggalkan ia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan ia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia. Nah, akan dia. Okey, kita tengok bahawa Nabi kata sesungguhnya bahawasanya dak pelawak ni, bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Tempat yang elok ni tempat yang meraih, menyebabkan syahwat. Syahwat kita. Tempat yang elok. Kita tak tengok tempat orang lain. Pada orang puang lah. Tempat yang elok pada perempuan. Orang lelaki dia tahu. Keadaan dia berakhir tengok. Tempat yang elok bagi perempuan tu kalau dia tengok, dia kata Nabi wayak seperti anak panah yang beracun. Anak panah beracun, bukan anak panah saja dah. Bukan anak panah macam main tu Syakir. Anak panah tu beracun. Amal. Kalau anak panah biasa lepak kena tu, dia dah mati lalu. Ada-ada jangan selamat. Tapi kalau beracun, kena dia anak panah tu, dak jangan dua lekong. Ayah hutang boh lalu. Maksud sebab dia beracun. Maka tu bisanya panahan iblis ni melalui mata kita memandang akan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, menyebabkan hati kita mati, mampu serta-merta. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tak peliklah hari ni kita tengok manusia begitu keras hatinya. Muda ulang adik kuliah berapa tahun masuk hak bulan ni 14 tahun 3 bulan. Kita kata ulang adik sejik. Dah mudah berasa sedap sikit semayang. Dah berasa khusyuk dalam semayang. Dak juga. Sebab apa? Hati itu mati. Mati sebab apa? Sebab kena panah di iblis. Panah hang beracun tadi. Ni. Hak ni lah sebab utama bagi para salik, para orang-orang yang nak menuju kepada Allah, para ahli tariqah tu, yang payah sangat nak dapat zauki, rasa nikmat dalam ibadah, mata dia. Mata ni tubik rumah nampak selalu. Tu mata. Duk jauh nampak dah. Kena. Duk siling tu seberang tembok tu nampak je. Ke tak? Tu lah panahan beracun daripada iblis. Tu dah sebabnya umat Islam hari ni dia tak rasa nikmat dalam ibadah, tak rasa suka pada perkara-perkara kebajikan. Puncanya hati mereka dipanah dengan panahan beracun daripada iblis. Maka hati mereka mati.
Dak rasa nikmat dalam ibadah. Maka untuk merasai nikmat dalam ibadah, jaga mata je lah. Nak jaga kan ustaz dia ni. Tu hamba kata baru ni. Sini pun hamba kata tak silap. Mana kapal apa nak pun cerita, kapal amen nak pun cerita, bab mata ni. Kalau kita hari ni tak tengok benda aurat perempuan, insya-Allah comel. Tapi nak tambah tengok mana tubik ada lalu. Betul tak? Tubik ada lalu orang puang. Pulau tu ke puang hari ni bukan pakai nikah. Hari ni nampak topeng belaka tu topeng. Nampak mata dua tik ke hari ni? Orang puang hari ni kan? Semua mata dua tik jumpa kat ni. Nampak mata je. Tu topeng dia pakai, bawah dah tutup. Sama lagi. Tu hari ni. Jadi orang lelaki ni memang dia berakhir tengok. Ni dah. Maka sebab tu hamba kata, kalau kita dok berhajat besar, dok payah keluar rumah. Dak payah keluar rumah ni COVID-19 ni okey dah tu. Suruh duduk rumah comel dah tu. Tapi berapa orang kelepar. Tak boleh keluar pada rumah, berkelepar dodak-dodak. Hok ngamuk aja. Betul tak ni? Hok kena karantin tu, anak-anak muda tu, hok umur 17, 18 tu ngamuk. Sebab dah dia nak tubik, dia puasang. Ngamuk. Maka dak tubik molek. Sebab kita dak nampak orang puang. Faham? Dia duduk rumah je. Kecuali hajat besar, tubik nak beli beras. Nampak? Sebab nak makan, tubik. Ini hikmah COVID-19. Tapi kalau orang yang tak ada iman, dia tak nampak rahmat di sebalik COVID-19. Dia nampak COVID semata-mata. Orang beriman nampak benda tu. Di sebalik keburukan itu ada kebaikan. Ini orang beriman. Dia reti tengok. Sesungguhnya di sebalik keburukan itu ada kebaikan. Di sebalik kesukaran itu ada kesenangan. Betul tak? Bagi orang beriman. Sebab tu orang beriman ni tak ada negatif, semua positif. Orang beriman, dia tengok perbuatan Allah, semua positif belaka, tidak ada yang negatif. Tapi bagi kita orang beriman, semua negatif belaka. Dak kena nafsu kita belaka hok jadi. Bagi orang beriman ni nampak itu dak kena dengan dia. Inilah hebatnya Allah. Maha luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baru kita nampak hebat Allah. Maka orang beriman, inilah peluang aku berkurung di rumah. Aku boleh jaga mata aku boleh jaga pendengaran aku. Nampak lagi? Aku boleh jaga mulut aku. Ini hikmah COVID-19. Bagi orang reti dah. Kita tengok dalilnya manusia dak reti dengan COVID-19 ni. Bila kerajaan izin je getah daerah, boleh pergi mana-mana peranginan, ramai berdengung-dengang. Sejik muka tulis je. Nampak? Ni dia reti bahasa dah tu. Nak cerita. Dia dah ambil sikit abuh hikmah. Dia dikurung tu. Dia tak jaga. Dia tak muhasabah. Dia tak banyak baca Quran. Dia tak banyak zikir masa kena kurung tu. Patut masa tu dia bermuhasabah diri dia. Kita diizinkan oleh Allah Ta'ala berkhawat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjendiri di dalam rumah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita dah ambil peluang keemasan tu. Betul tak ni? Betul tak masa PKP baru ni kita nak makan orang tua rumah? Itulah peluang kita duduk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak perlu keluar bekerja. Kita tak perlu keluar beli beras. Orang tua rumah. Nampak? Itulah peluang keemasan untuk kita orang beriman boleh bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa diganggu oleh kerja, oleh harta benda. Semua tak ganggu belakang kita. Betul atau tidak ni? Tapi mereka tak faham sebab hati mereka mati. Mereka meronta-ronta ingin keluar. Bila diizinkan keluar, tengok maring. Hamba tanya anak buah hamba. Dia mari pada Tok Jembar, nak pergi kuliah malam jemputan, hamba tanya je. Mu mari pada mana Tok Jembar? Ramai ada orang tapang, ya Allah, tak ya tu. Daripada seleka lapangan terbang tu bersusung dah kereta. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah manusia tak erti lagi. Sebab apa? Hati dia mati. Bila hati mati, diberi peringatan demi peringatan, tetap tak berkesan. Sebab panahan beracun daripada iblis tadi mematikan hati-hati mereka. Bila hati mati, tak hidup.
Bila dah hidup, dah nampak kebesaran Tuhan. Dah peringatan-peringatan daripada Tuhan. Dah nampak tu sebab hati mereka mati. Ni bahayanya mata. Ni bahayanya mata. Sebab tu orang puang ni dosa besar, tak tutup aurat. Faham lagi? Dia tu dah rosaknya lelaki mukmin ni kerana mereka. Sebab tu mereka diazab begitu hebat orang puang lagi. Hak tak tutup aurat ni. Jaga dia lagi. Faham lagi? Dia lah puncanya. Dia pamerkan tubuh badan dia tu. Nampak? Tu. Maka ni kena sedar. Bahaya. Anak panah beracun. Tengok Nabi kata. Maka jagalah. Kita ngaji ilmu tasawuf ni ilmu nak beramal. Dan bukan ilmu nak sejak telinga. Bukan ilmu perbahasan di kedai kopi. Bukan ilmu perbahasan di Facebook, YouTube. Tak. Kita ngaji ilmu tasawuf, ilmu untuk kita beramal. Apa? Untuk membaiki diri kita. Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Tengok dia kata. Anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Iblis ni tak ada lah. Kita tahu dah kan iblis kan ni. Orang yang engkar, orang yang tak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni iblis. Maka nak suruh kita jadi geng-geng dia. Tu dia. Kita tahu dah. Maka bila kita tahu, jangan duk ikut. Dia kata pada sangat segera membinasakan. Maka nak panah beracun ni jadi binasa selalu. Serta-merta. Tu maksud dia. Okey. Maka barang siapa meninggalkan ia. Maka barang siapa Nabi kata. Masuk dalam ramah-ramah tu mung tinggal. Nampak? Tu. Jadi kita masuk untuk minta Allah Ta'ala pilih kita. Dalam ramah-ramah tu kita jadi tu. Nampak? Barang siapa di antara ramah-ramah tu. Dia kata. Meninggalkan ia. Meninggalkan pun daripada melihat. Seseorang tu melihat daripada tepat elok bagi perempuan tadi kerana benda, kerana takut akan Allah Ta'ala, maka dia tinggal daripada tengok benda tak pakar tu kerana takut kepada Allah. Jadi kerana takut kepada Allah Ta'ala, nescaya memperasakan ia oleh Allah Ta'ala. Apa rasa? Kesedapan amal ibadah. Maka seseorang tu diberi rasa oleh Allah Ta'ala, rasa nikmat dalam ibadah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ngaji ilmu akidah, Nabi bersifat siddiq, tidak pelawak. Jadi ni Nabi khabar kita tak pelawak. Bila yakin semua Nabi tak pelawak, cuba tinggalkan melihat benda yang tak molek tu kerana Allah. Kita akan dapat merasai nikmat dalam ibadah. Kita akan rasa nikmat dalam solat. Kita rasa nikmat dalam berzikir. Kita rasa nikmat dalam berselawat. Kita rasa nikmat dalam baca Quran. Dia akan rasa nikmat. Ini janji Nabi SAW. Jadi, kita orang yakin dengan Nabi. Nabi tu tak dusta, amalkan lalu. Tubik sliding lagi, dah jangan tengok dah kepuang. Seterik dia mata tengok depan je. Hajak kita nak balik rumah. Bang, ni mata biar-biar. Nampak lagi? Mata liar. Apa lagi? Liar mata kita. Jangan buat liar. Straight je. Bini kata, abang tak tengok kiri kanan bang. Oh, abang ni jok-jok ngaji di masjid orang tua muda. Abang tak tengok dah puang ni. Apa lagi? Bini kata lega aku. Lega aku. Dia gitu. Orang puan suka tak? Bila dia tahu untuk lelaki, dia tak suka tengok orang puan lain. Memang dia suka. Faham lagi? Tu dia. Ni, duk gaduh nak tengok awet. Membayar tengok puan. Berahi. Bagus berahi. Berahi tu menandakan barang kita bagus. Boleh nikah. Tapi walaupun berahi, mu kena tahan, mu kena ok. Nampak lagi? Sebab Allah larang. Kita ok, kita tahan ni sebab Tuhan larang. Tuhan larang ni sebab apa? Untuk menjaga kita daripada kebinasaan dunia ataupun akhirat. Bila kita yakin, kita ikut. Nampak? Itulah puncanya kita tidak merasai nikmat dalam ibadah. Ni belajar bab nak khusyuk semayang. Tapi orang puang tengok hari-hari, dah macam mana nak khusyuk?
Nah, sebab kita pergi betul bacaan dalam semayang, betul dah. Cara rukun fi'li betul semua. Nah, nak khusyuk semayang kena betul bacaan. Kita betul lah bacaan. Nah, betul rukun fi'li tu, takbirnya, hak tu betul semua. Tapi ilmu tasawuf dak ngaji. Sebab dak khusyuk semayang jadi apa dia? Salah satu dia tengok awet. Hak tu confirm dak khusyuk semayang. Faham lagi? Walaupun baca tehah, tak tu imam baca makmum reboh habis. Sedak je. Faham lagi? Tapi tak khusyuk. Sebab mata liur. Faham? Maka ni ilmu tasawuf, ilmu merawat hati. Sebab khusyuk ni lahir daripada hati. Itu dia. Maka bila hati tu kotor, hati tu mati, maka dia tidak dapat merasai nikmat dalam ibadah. Itu dia. Maka tubik sliding door kayak gini, kita pakat beramal lah. Dah usah tengok lah. Kalau tak ada hajat, dah usah ngayak-ngayak, dah usah window shopping, dah usah orang pasuk tapang, dak payah. Dak payah pergi UK. Tahu? Ni pergi UK Ulu Kasar ni. Berat nanang. Ulu Kasar nu pergi mandi tu. Nah, nu kat kapal aku tu lah payah tu. Ni mandi situ bertokoh-tokoh lelaki puang. Orang puang ni kalau dia mandi dalam sungai tu, dia pakai kan ni? Dia pakai luar terik dengan t-shirt. Betul tak ni? Dah luar terik, kalau punggung dia bulat gitu lah luar terik. Apa lagi? Dah giwam dia tempat mengundang kecelakaan bagi diri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Lu pula redang penuh. Pergi juga. Nak tengok penyu je kata dia teluk dalam. Kau tu. Tengok penyu dia teluk dalam. Mu tengok penyu ni. Faham tak lagi? Dah yogi. Faham tak lagi? Ustaz dah lagi belaka Padang lah. Padang tak Padang. Agama kita melarang kita pergi ke tempat maksiat. Apa? Kau tempat tak maksiat, ikut Padangmu pergi je. Kalau Tuhan tak larang, pergi lah nak pergi pun. Faham lagi? Tapi bila Tuhan larang, tempat tu mengundang maksiat, tak payah pergi. Tak, pasar comel. Kita nak beli ikan ada. Tapi bila pasar tu banyak tempat maksiat, mengundang kita jadi maksiat, tak payah pergi. Sebab tu Nabi ayat dah, pasar ni hendaklah kita duduk sekejap je. Duduk terus. Jangan raung-raung. Ni orang puang tok lelaki tak ada troli. Maiding tu dia raung saja 3 jam setengah. Tak beli lagi. Tok lelaki kacik tu. Ni comel kau bang kau. Lah kan rumah kita ada dah. Ya tengok saja. Abang tengok saja tak boleh. Faham? Pusing lagi. Tu orang puang. Faham lagi? Ni bila kita sedar jangan window-window shopping tak payah raung-raung. Tak, jaga mata kita. Jaga. Kita akan rasa nikmat dalam ibadah. Nikmat di dunia tak ada dah paling besar sekali di dunia. Apa nikmat besar di dunia? Tak, rasa nikmat dalam ibadah. Itu nikmat yang paling besar di dunia. Faham lagi? Tak ada dah. Mengatasi nikmat-nikmat ada. Makan kari-kari palikan lemong. Tak sedap macam nikmat ibadah. Sebab tu orang nikmat dalam ibadah, dia boleh duduk tengah malam tu berdiri depan Allah, sujud di depan Allah berjam-jam, dia boleh. Faham lagi? Lepas witir tu, gong bunyi lalu orang takbir, orang bang subuh. Hebatnya dia. Dia boleh duduk tak pengantuk. Ini hebat. Witir dia tu nak subuh lela. Tu afdal witir. Kita witir lepas mayang isya buat lalu. Standby dah. Sebab takut tak bangun. Lemahnya kita. Faham lagi? Witir paling afdal nak habis subuh tu lah. Nak subuh tu. Itu afdal. Apa? Itu hebat. Habis kata bila merasa nak masuk subuh je terus mengerjakan witir. Hebat itu. Itu setting dah. Tak zaman kita ni lagi mudah. Kita ada jam. Kita boleh setting lalu. Tak, subuh pukul berapa? Faham lagi? Kita tahu lalu dah. Kita tengok jam. Terus zikir tau. Tengok jam. 2 minit lagi. 2 minit dah witir. Berauk bangun lalu. Faham lagi? Itu baru comel. Ni jauh. Tapi tak apalah. Lepas isyak buat lalu pun sebab kita tak tahu dah kita ni bahasa lara. Tapi paling afdal kita nak ni kita orang awam kau dah buat lepas isteri ni aku dah padang kan tak apa buat. Sebab tu ramai buat witir lalu. Tu pun letih. Dah
Sebab kita tak rasa nikmat. Orang rasa nikmat, dia tak ada letih. Nah, bila kita melakukan perkara yang kita suka, nah, seronok, dia tak rasa letih. Ada. Nah, tu. Maka ni, jadi nikmat yang besar di atas dunia, nikmat di dalam ibadah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu bila kita baca salafus soleh, auliya illah, mereka tak pernah tidur malam. Mereka bermunajat dengan Allah, mereka berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira dia selawat, dia berzikir, baca Quran, tak kira dah. Nampak lagi? Janji ingat ia kepada Allah. Tu hebat. Nah, tak ngatuk, tak jumpa sengguk je. Nah, kita bangun tahajud 2 rakaat tu jadi setengah jam. Dah habis lagi. Panjang baca. Bukan panjang baca tahajud. Nah, masa diri tu kelak. Ingat. Nah, bini kata lama tu lelaki aku tahajud. Tu lelaki tidur. Siap ngeruh tengah diri. Faham lagi? Tu kita. Long lai. Lemah je kita dalam ibadah. Kih benda. Kih mata tak jaga. Orang jaga mata insya-Allah. Dia akan rasa. Sebab Nabi tak pelawak. Nabi kata tak pelawak. Tu. Tu. Nak pegang kemah tu. Dah, tubik sliding amal dah lagi. Ad-din wal amal. Agama ni benda, agama ni amal. Bila kita amal, baru kita akan dapat hasil dia. Okey. Habis itu. Nah, kita baca satu hadis lagi. Tak. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Tu hadis-hadis sahih. Tak? Kita baca. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adama hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyani wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu war-rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal-famu yazni wa zinahu at-taqbilu wal-qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju au yukazzibu. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Dan bermula mulut itu berzina ia, dan zinanya mengucup akan yang tiada halal dikucup. Okey. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia dan membenarkan akan yang itu oleh faraj. Itu dia. Atau mendustakan dia akan dia. Tu. Okey, kita tengok. Maka Nabi beritahu kepada kita, dia kata ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagian dia daripada zina. Ada tiap-tiap daripada manusia itu. Mana tiap-tiap semua manusia ni ada bahagian dia daripada zina. Mana pula zina? Dah, hak lain ni zina lagu mana pula? Nah, okey, tengok dia kata, maka kedua mata itu berzina keduanya. Maka mata ni dikira berzina juga. Ada juga mata yang berzina. Kita ingat ke zina farah je. Dah, rupanya mata pun zina juga. Dah, lagu mana kata mata zina? Dan zina keduanya mata tu memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Allahumma salli ala Muhammad. Maka bila kita tengok punggung orang puang, kira zina mata lah tu. Betul tak? Zina juga. Lah. Maka tak mahu kita masuk dalam kategori orang yang berzina mata.
maka jangan tengok. Jangan tengok. Bukan mudah jangan tengok. Dodok Syakir. Orang muda kau lepas. Pang lagi. Tu dia. Pulah kau. Tengok. Lagi pulah terus kau. Bahasa tu. Hang. Itulah. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Tangan pula zina juga. Lagu mana? Dan zina keduanya tangan itu menampar akan dan dilarang menampaknya. Nampak? Pergi setuh. Hak Tuhan larang setuh juga. Nampak? Tu. Berasa nak pegang bergelepar tangan. Mana lagi? Itu. Masa sekolah-sekolah dulu kan ada kan berigat dia cikgu disiplin kinda pegang punggung orang puan. Pada cuik gitu je tapi nak cuik juga bodoh semua. Lagi belang-belang nak kita kating cuik orang lelaki tu dulu kena rotang cikgu lepang dulu rotang je cikgu dan ni jangan main bawah numpah badan ni dan ni pas badan jangan buat main-main bang. Dulu setakat rotang cikgu disiplin rotang je perangai kita di sekolah. Learning main pegang punggung orang dia kena cabur pun sebut. Pas bala itu boleh sakit sok. Mana lagi? Ya main-main. Tak boleh. Jangan pegang lah. Mu nak pegang menikah. Mu nak pegang kat ni. Ke mana mu? Apa lagi? Atau kau suruh nikah. Betul tak? Nikah beres lalu. Biar ada piti pun nikah. Dia tak tahan sangat. Dah orang panak puang gitu juga. Dah sawi mahal-mahal, dah solat lama-lama lah. Kita pergi nikah dekat-dekat. Apa? Tu dia. Tak boleh Dan kedua kaki berzina keduanya. Dan zina keduanya kaki itu berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Aduh. Awek ajak pergi sekayu. Malam-malam ada pergi sekayu. Zaman dulu pergi sekayu jumpa awek. Faham lagi? Duduk atas batu. Aduh. Memadu asmara di atas batu sekayu. Betul tak? Taman Maziah. Dia panggil Taman. Situ tempat main dating lah tu dulu. Zaman dulu. Tahun 90 dulu. Betul tak? Tu. Dua orang situ, dua orang sini, orang situ. Taman Maziah. Bang. Itu tempat dating. Learning tak tahu ada ke tak? Ada tak Ji? Syakir. Ada ke orang dating Taman Maziah? Tak suhu dah learning Taman Maziah. Zaman ni banyak tempat. Zaman aku dulu tak ada tempat. Lagi. Shopping complex tak ada. Ada pasar raya bumi. Nampak hak Kisan. Pusat beli belah. Gitu je. Tak ada macam Maidin Jaya. Tak ada dulu. Tak ada. Pergi tempat-tempat yang tidak baik. Dulu telefon tak ada. Jadi postman siapa? Kalau sekapung postman adik. We 2% bagus lalu. Sebab tu sudah kata 2%. Ya dah tu. Dulu zaman-zaman kita dulu we 2%. Dak kabur kekak malam ni jumpa pokok jambu ke Milang pokok jambu ke Milang belakang rumah awek je. Dulu payah. Learning dah payah. Tengah berak boleh atas WhatsApp. Jangan lupa tu seluk tapang hang lagi. Mudahlah ni WhatsApp. Kita dulu ni cari haji dulu. Payah. Jangan pergi lah tempat-tempat yang mengundang kepada zina tu. Kita tempat molek pergi sejik. Apa lagi? Pergi tempat program majlis-majlis ilmu. Gitu. Betul tak? Tempat orang muzakarah. Kita pergi. Jaga. Dan bermula mulut itu berzina. Mulut pun zina juga. Dan zinanya kedua mulut itu mengucup akan yang tiada halal dikucup. Jangan cium hak tiada halal bagi kita. Bila boleh dia tak cium pula. Bila boleh dia nak turun tak cium bini. Balik pada mana-mana tak cium bini. Berat sungguh. Cium lah. Kalau haram dia nak cium sangat. Bini tunggu gitu. Muka pintu nak suruh cium. Tak cium setarang. Bang, yang rembah timur Cina suruh pergi dapur. Masa betul lelaki. Bang. Bini marah. Buat apa pula?
Tak malu kat orang. Dah bukan kita cium depan orang sakit kepala sungguh. Faham? Di rumah kita. Faham? Tak usah cium depan orang. Neleh helio je, siang je. Faham lagi? Apa? Tu bini tak cium. Berat lanang sungguh. Orang puang je kau tua, kau nak kena cium. Sebab dia orang puang dia sensitif. Aku kecut dalam ni, tak berani lalu. Pasal je. Pasal orang puang. Kata kena cium lah. Hak halal tak boleh. Ni kau buat gitu. Kena cium. Paling kurang 7 kali sehari. Okey. Dan bermula hati itu berkehendak ia. Berkehendak lagu mana dah mencita-cita ia? Hati kita kan. Tak? Hari ni bunyi kata nak maiding nak buat pesta ni. Pesta telefon. Ramai awek mari. Hati itu rasa nak pergi. Gila lu. Tak sebab hak promosi telefon tu hak bagi yang tu awek belaka. Hang. Tengok lagu mana pakaian dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tak banner tu gambar awek dah. Dah ke punah jahanam apa. Bunyi kata wildfire model baru nak tubik ni. Dia buat kita pergi tengok di stadium negeri. Awek, 4 ekor awek keliling dengan wildfire. Faham lagi? Tok Imam depan kali. Bukan Tok Imam lain. London. Faham lagi? Betul tak? Dia depan kali tengok. Tu. Berahinya. Kan orang puang kapak orang. Faham lagi? Debat belakang bonek seorang. Bonek belakang. Bonek depan seorang. Kiri kanan. Dia buka pintu tutup pintu. Buka pintu tutup pintu. Faham? Kita tak tengok dah wildfire. Faham lagi? Kita tengok bumper dia. Bumper awek. Faham? Punah jahanam. Tu. Nampak tak Yahudi? Nampak tak ni? Yahudi ngaji. Yahudi dia ngaji Islam. Untuk membinasakan Islam. Apa lagi? Kita kena ngaji Islam untuk memartabatkan Islam. Itu beza. Faham lagi? Sebab tu bila kita ngaji, kita faham, kita jaga. Baru Islam akan naik. Yahudi yang ngaji nak tahu lemah Islam kat ni. Ini nak berjahanam kat Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Amma kata di masjid mana Malang? Masjid Tauhid Jeputang Malang. Amma kata agama akan lenyap. Lenyap agama di akhir zaman ni kerana benda. Kerana Quran berada di dada-dada orang soleh. Amma kata Quran berada di dada-dada orang soleh. Situ punca hilangnya agama. Lagu mana pula Ustaz Quran duduk di dada orang soleh? Yakni Quran tu duduk pada orang yang tidak mengamalkan Quran. Dia hafal Quran, dia ingat Quran, dia baca Quran, tapi dia amal Quran. Ni maka agama akan hilang. Ni yang berkata pentingnya ad-din wal amal. Agama ni amal. Baru kita tengok Islam akan hebat. Nampak? Jangan duk amal. Duk amal Islam akan lenyap. Allahumma salli ala Muhammad. Dia gitu. Kita kena amal lah Quran. Okey. Dan membenarkan yang demikian itu. Dan membenarkan demikian yang semua kita baca tadi oleh Farak. Farak yang menentukan kemuncak dia disahkan oleh Farak. Dia. Disahkan oleh dia. Kemuncak dia. Dengan bahawa mengerjakan ia akan zina. Nyatalah zina sungguh. Punca daripada tu. Tak, punca daripada mata tadi. Tu bahaya. Mata ni bila tengok turun ke hati. Bila hati tu nak sangat, keinginan kuat, maka dia akan cari jalan. Hati ni akan cari jalan. Dia cari, dia pakat dengan siapa? Dia pakat dengan akal. Ni kalau kita ngaji bab mata, dia ada tiga step. Mata turun ke hati akan pergi kepada akal dia akan mencari jalan. Macam mana aku nak jumpa ke awet ni? Nak buat ni? Sebab hati nak sangat ni. Punca daripada mata je. Nampak? Tengok Tommy puang ni macam Mariah Carey. Faham lagi? Mata tengok macam Mariah Carey. Nampak? Lepas tu turun di hati. Kenang ni. Nak juga. Hati menggepak. Nak juga. Aku nak juga awet ni. Ya tu. Tapi nak buat gana. Nak buat gana ia pergi ke akal. Akal cari jalan. Tu. Akal ni. Bahaya akal. Dia buat lah. Atur nak suruh jumpa. Apa lagi? Lepas tu peretoh je lah ke jasad. Baru peretoh ke jasad. Peretoh kaki lagi. Peretoh tangan lah pegang. Peretoh mulut lah cium. Tu jadilah ke. Tu punca daripada mata. Allahumma salli ala Muhammad.
Mata ni besar, besar mata ni. Sebab tu orang boleh jaga mata, confirm dia jadi orang yang soleh. Confirm dia akan jadi orang yang soleh. Begitu. Puncanya mata. Besar mata. Okey. Jadi zina bukan dia. Tak. Atau mendustakan ia akan dia, maksudnya tidak melakukan zina tu. Sebab pengesahan dia kemuncak pada farah tadi. Habis ya. Jadi kita kena jaga bermula daripada mata. Kalau mata tu jaga, insya-Allah tak akan jadi ke zina, tak jadi. Dia gitu. Habis itu. Tak. Mencerita akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina farah itu kedua mata. Tak, asal bagi zina farah itu kedua mata. Allahumma salli ala Muhammad. Dia gitu. Maka habis situ. Kita ada sikit lagi. InsyaAllah tak ada benda dah ni. Kita boleh perhabis hari ni lalu dah ni. Tak? Hak bawah ni kita boleh baca-baca je. InsyaAllah dah. Kita dah bincang panjang dah. Cuma yang penting hari ni amal je lah. Amal je lah. Tak? Sebab tu pentingnya ilmu. Sekarang ni kita ngaji. Tak? Untuk mendapat zauki, untuk mendapat rasa nikmat dalam ibadah, dia mesti bermula dengan ilmu juga. Ilmu, ya, kita faham timbul keyakinan. Bila keyakinan timbul, dia akan pergi kepada amal. Apa? Bila kita yakin tu timbul kepada amal. Bila kita yakin, Nabi kata kalau aku jaga mata aku sungguh-sungguh rasa kosong, mayang. Kita pun yakin sungguh dengan ilmu yang kita belajar Nabi khabar, kita pun amal. Amal lagu mana pula? Amal yang istiqamah. Amal yang berkekalan. Amal yang berkekalan ni lah menghasilkan zauki tadi. Rasa khusyuk tadi. Rasa nikmat tadi. Maka cara dia nak jaga sungguh dapat hasil nikmat solat tadi, nikmat ibadah tadi, yang pertama ilmu, yang kedua faham, yang ketiga yakin, yang keempat amal yang istiqamah, kita akan dapat hasil. Amal yang tak istiqamah tak dapat. Sebab tu kita minta semua dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya dah tu, ilmu dan amal yang istiqamah. Tu. Sebab tu kita kena faham bacaan dalam solat ni. Dan semayang kita tu kena biar juruh molek. Sebab dalam semayang ni doa, dia banyak doa dalam tu. Peluang untuk kita bermohon kepada Allah dalam semayang. Sebab tu kita kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuk kami jalan Quran dan sunnahmu. Ilmu. Apa lagi? Mustaqim, supaya kami istiqamah di atas jalan tu. Kami boleh amal dengan berterusan. Itu. Jadi siapa-siapa yang semayang, bila sampai ihdinas siratal mustaqim tu, cuba-cuba minta dengan sungguh-sungguh sikit. Jangan buat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, bukan gitu. Kita cuba. Masa itulah peluang kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita lemah. Tak? Minta Allah Ta'ala buka. Mana? Tak mau timbul keinginan dah lalu. Hak tu Nabi ajar kita puasa. Kena banyak berpuasa untuk melemahkan nafsu lah. Puasa tu. Paling kurang 3 kali ke sebulan. Nak buat puasa, kurang makan. Kurang makan. Ya dah agak dulu. Wali-wali Allah dia ajar pada para salik, jangan makan banyak. Apa? Sebab makan banyak ni jadi nafsu kita kuat. Makan sikit. Tu cara-cara dah tu. Hak tu di dalam pengajian macam mana nak mengawal akan nafsu kita. Ya gibak makan. Nak buat lagi, kena jaga makanan kita. Banyaklah. Okey. Jadi kena ngajilah tu. Sebab tu panggil rawatan ilmu tasawuf ni, moyak sama dah. Bila kita nak merawat sungguh hati kita, kita kena ada mursyid. Kena ada. Kena ada guru mursyid. Pakar dalam rohani. Macam sakit zahir kita ada guru, kita ada doktor, pakar.
yang merawat kita. Tu jalanlah. Ni ilmu je ni kita ngaji. Macam siapa nak rawat kita? Mursyid lah. Guru mursyid yang merawat kita. Sebab tu nak ada guru yang akan pantau kita. Hebat tau. Tengok Nabi contoh. Ada seorang sahabat tu, dia bila dia masuk Islam, tapi perangai dia tu suka berzina lagi. Suka lagi pada zina. Jadi dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bisa dia. Dia boleh diminta dengan Nabi. Pada Nabi larang tau. Tapi kerana kuatnya ingin nak zina tu tak segang tau. Minta izin dengan Nabi nak zina. Ni cerita. Ni kata penting nak ada guru ni. Jadi sahabat dia pergi jumpa Nabi. Nabi buat ada uti. Nabi tak layang. Sebab Nabi ni perangai dia tak suka dengar aib orang. Nabi tak mau tahu aib orang ni. Nampak tak? Perangai Nabi. Itu hebatnya Nabi. Ni kita aib orang tu kena cari. Allahumma salli ala Muhammad. Ni. Maka dah dia minta doa lalu ni. Barulah Nabi kabur dia. Mu ada mak? Ada. Ada kakak? Ada. Ada adik? Ada. Dia tu suka tak mu kalau orang zina dengan mak mu ke kakak mu adik mu? Tak beri. Marah. Betul tak? Tapi dah dia tu berani sangat, kuat sangat. Macam mana nak buat? Rasulullah pun ambil tangan, tak dada. Rasulullah baca ayat. Tak beri, hilang. Ni mursyid. Tu nak jumpa. Sebab tu orang jumpa mursyid, dia mudah menuju kepada Allah. Sebab guru tu boleh doakan untuk murid dia. Khususiah. Dia main-main. Itu Nabi ajar pada para sahabat. Dah kita hari ni nak cari di mana? Kau nak cari guru, ni cari guru lah. Apa guru Ambon ni kalau berzikir 10 kali ngatuk lalu. Nak buat kan? Tok guru ada cara dia. Faham lagi? Nak ada doktor pakar dalam rohani. Sebab tu Luqmanul Hakim beritahu dah kepada anak dia, wahai anak aku, bila mu nak duduk suti-suti kapung, mesti ada 2 pakar. Mesti ada 2 doktor, pakar belaka. Yang pertama pakar rohani yang boleh melawat rohmu. Yang kedua pakar jasmani yang boleh ngobat tubuhmu demam ke, sakit perut ke, patuk dulu ke, faham lagi? Biar ada 2 ni, baru boleh duduk dalam kampung tu. Tidak huru-hara ni. Inilah. Kita buat lebih kurang bab rohani. Betul tak? Tak mau berobat hati kita. Takkan nak semayang tak kosong sampai ke mati. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok kita baca depan ni kayak gini. Nak berhabis kita. Takkan tak mau melihat zat Allah di akhirat kayak gini. Memang kita itu cita-cita orang beriman. Sebab tu jaga mata yang sungguh. Mata yang derhaka tidak layak memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang derhaka tidak layak melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Ada. Sebab tu orang beriman tak ada dah. Sebab Nabi kabur dah nikmat yang paling besar yang mengatasi nikmat dunia dan akhirat, yakni melihat akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga tak boleh lawang lagi nikmat melihat zat Allah. Sebab tu orang beriman dijaga mata dia. Ni perlu kepada keimanan, yakin kita dengan kalam Allah. Siapa yakin dengan kalam Allah, dia akan amal dengan kalam Allah itu. Orang tak yakin dengan kalam Allah, maka dia akan amal kalam Allah. Tidak ikut Quran. Kalau dia kata Al-Quran duduk pada dada orang yang soling tadi. Jangan main-main. Faham? Inilah benda. Tu kita nak ngaji sungguh. Kita tak mau tinggal nikmat yang paling besar. Faham? Tu. Maka kita diberi peluang lah ni. Kita diberi peluang lagi sebelum kita mati. Jangan main-main. Kapal pun mati marang. Boleh kata kau wik kau. Apa baik dengan dia daripada tahun 90-an baik dia. Tu. Dia duduk Kuala Berang. Dia pergi balik Belara semua tu sebab dia jual topak Selcom ke net biji tak kira lah. Dia ada kedai di Belara. Dia ulang tapi dia ahli jemaah masjid. Dia tak tinggal masjid kau tanya balik. Dia balik asal mayang masjid dulu, lepas tu garik mayang, isteri mayang masjid, lepas tu aku baru balik kampung dia. Mati lah. Mati lah kadang segar je. Hari ni dia terbabah cari teng dia tu, bawa cerong. Orang pun tarik orang naik. Dia rupanya dia tak urut dah. Nak naik segar, esok bawa lagi cari teng dia tu. Ropong depan bawa. Dah sakit. Lepas tu buat pergi hospital. Buat pergi hospital, mati lah malam malam. Mati lah. Tengah tu. Tak ada benda pun. Kata mungkin COVID-19. Jadi dah urut tu kes tu dah. Mati lah. Dah.
Kita ni diberi peluang lagi ni. Dia lepas dah dia minta dia rahmat Allah dah. Nak buat lagi. Dia orang sejid sama, alhamdulillah dah. Apa lagi? Kita ni. Dia gitu. Ni kita diberi peluang lah ni untuk mengubah diri kita hari ni. Macam mana nak tengok zat Allah lagi di akhirat, nak berjumpa Rasulullah SAW, jaga mata. Amat lah. Diberi peluang lah ni kita dengar telinga kita. Tak lagi dengar. Rupanya mata kalau jaga boleh melihat zat Allah. Tu dia. Maka kita untung lah ni. Tu baik lagi amal lah. Amal lalu. Jangan tunggu esok lusa. Amal lalu. Dia gitu. Okey, nak habis ni. Tengok dia kata, dah hutang kita. Dan hendaklah menilik engkau. Hendaklah menilik. Menilik ni perhati molek lah. Jangan tengok lebih kurang. Perhati sungguh. Iaitu hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Tilik sini bukan tengok saja, dengarkan. Ambil pedoman, ambil fikiran, ambil keyakinan. Maka dia kata menilik engkau kepada segala anggota engkau. Segala anggota kita. Dengan apa pekerjaan yang patut ia. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tilik molek anggota kita. Kenapa hak patut kita buat? Kenapa hak kita nanti-nanti sungguh? Nak guna tangan kita, mata kita. Kenapa hak kita tunggu? Nak guna sungguh mata ni. Hak kita nanti-nanti. Nampak lagi? Kita nak tengok benda hak kita nak nanti sangat nak tengok ni. Hak besar sangat ni. Perhati molek. Dia kata, rupanya kita ada lagi benda hak kita nak tengok lebih besar daripada apa yang kita tengok atas muka bumi. Atas muka bumi hak boleh paling besar kali kita nak tengok jalan ke majlis ilmu kan. Lepas tu muka ulama hak besar, muka mak ayah kita, betul tak? Tapi kenapa hak besar lagi mata ni hak kita nak tengok, hak paling besar, hak dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman. Nak melihat akan zat Allah. Maka hak ni lah yang dinanti-nantikan oleh orang beriman. Mata dia tu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu penglihatan yang paling besar. Atas dunia tak ada paling besar. Melihat jalan ke majlis ilmu atas dunia. Yang kedua, melihat ibu bapa kita. Melihat ulama. Bukan melihat gitluk tapang. Kan? Itu bukan. Hak tu kita tak tunggu pun tu. Tengok dia kata. Dia kata yang patut ia. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Bagi kita tu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Maka dia kata, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau. Pengarang kata, peliharalah akan segala anggota kita ni. Sebagai pelihara yang patut padanya. Yang patut padanya. Hak suruh tengok-tengok, hak tak suruh tengok tak payah tengok. Tu dia. Hak suruh pegang-pegang, hak tak suruh pegang jangan pegang. Tu maksud dia. Yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila atas dunia ni kita pegang hak Tuhan suruh pegang je, kita tinggal hak Tuhan suruh larang, maka kita akan dapat kenapa hak kita nak pegang lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ni orang yang yakin dengan Allah, dia jaga sungguh. Sebab kalau tangan yang pegang haram, tak boleh nak pegang hak dinanti-nanti oleh orang beriman di akhirat lagi. Jangan main. Sebab tu kita sangat ni. Kita tak pegang hak haram ni sebab kita nak pegang benda lain di akhirat lagi. Nampak lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tengok. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Allahumma salli ala Muhammad. Masa contoh mata kita, besar tak melihat Allah lagi? Besar atau tidak? Besar. Bila besar, maka jagalah mata itu dengan bersangatan, jaga. Jaga sungguh-sungguh. Dia gitu. Kita jaga sungguh-sungguh. Okey. Habis itu. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya kaki akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Allahumma salli ala Muhammad. Berjalan di kebun syurga. Kita tak nak bayang lagu mana syurga tu. Kita boleh berjalan di sana nanti. Bebas boleh pergi mari. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah, nak jalan mana kita? Tak ada peluang untuk kita berjalan.
Biarlah hari ni kita duduk jalan, kita kurung dalam rumah, tapi kita boleh berjalan di syurga dengan bebas nanti. Apa gunanya kita berjalan bebas di atas dunia, kaki kita dibelenggu oleh rantai api-api neraka Allah. Tak guna. Tak guna. Kita bebas berjalan atas muka bumi yang sekejap ni. Nampak? Maka kurunglah, ikatlah kaki kita di atas dunia. Tak, jangan jalan merata-rata tempat-tempat yang mengundang maksiat kepada kita. Kita akan boleh berjalan di dalam syurga Allah, bebas nak pergi mana. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah yang dinanti-nantikan oleh orang beriman. Sebab tu imam ni mahal, tahu? Tak, imam ni mahal. Sebab tu kita orang awam ni mintaklah siratal ladzina an'amta alaihim dengan sungguh-sungguh, supaya Allah Ta'ala golongkan kita ni orang siddiqin arifin. Allah Ta'ala pertingkatkan iman kita. Tiap-tiap kali kita solat, Allah Ta'ala angkat iman kita. Solat maghrib, Allah angkat iman kita. Solat isyak, Allah Ta'ala angkat lagi iman kita. Nampak lagi? Tu maka minta sungguhlah siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta sungguh situ. Jangan minta barang-barang, kita minta sungguh-sungguh. Maka semayang kita tu dengan bersungguh-sungguh. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita jadikan solat kita hanya sekadar perbuatan, buat-buat lepas tu bu. Buat-buat lepas tu bu. Jangan gitu. Semayanglah peluang bagi orang beriman bermohon kepada Allah. Masa itulah peluang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semayang ni kita telah sampai ke hadrat Allah. Mintalah apa yang kita nak. Ini adalah semayang. Mintalah. Kenapa kita nak benda? Mintalah semayang. Sebab semayang ini kita berada di hadrat Allah. Itu keistimewaan bagi kita orang beriman. Kita diberi peluang oleh Allah. Mintalah. Tapi bila kita tak faham, dalam semayang tu kita buat paksa. Buat sekadar lepas. Oh, ruginya. Ruginya manusia. Dia buat peluang solat tu buat lebih kurang. Sedangkan dalam solat itulah kita diberi peluang untuk bermohon apa saja yang kita nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita orang awam ni kita tak pernah rasa tak nikmat solat tau. Sebab tu tidak nampak. Hak ulama kabur tidak dengar je. Sebab tidak pernah rasa. Sebab tu kalau kita ngaji kita Minyatul Musalli, semayang inilah tempat galian. Nampak? Tempat galian. Nak cari harta khazanah kenapa? Semua ada dalam semayang. Nampak lagi? Tu. Semayang tu. Sebab tu bagi orang dapat semayang, ya Allah. Dalam semayanglah peluang untuk diraih segala-galanya. Semayang itulah tempatnya. Maka ni. Tapi dah bila kita baca kitab Minyatul Musalli, hati kita kotor, kita tak nampak lah. Kalau tak guru syarah tu kita tak nampak. Dengar je. Oh, kita tak tahu benda pun. Rugi tu tau. Tu kata. Tapi bila hati kita bersih, insya-Allah. Kita akan nampak. Baru kita ambil peluang dalam semayang itulah tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan ada pun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya tangan tu mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Nak capai apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Boleh capai? Tapi kalau tangannya derhaka, jangan harap. Pandang dibelenggu dengan api neraka Allah. Dikurung sak patak kita situ lagi. Yang main-main. Dia nak gerak kita dibakar mu. Tapi orang tangan yang baik, Allah nak capai dia lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, sungai-sungai yang mengalir di bawah itu, ya Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan sediakan buah-buahan. Al-Baqarah ayat 25. Betul tak? Baca-baca kau nikmat yang telah janjikan. Syurga, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Allahumma salli dan buah-buahan apa sebut, ya Allah, sedapnya petik. Apa lagi? Ali, Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Jagalah kita oklah sikit. Ok sikit je. Dunia ni sekejap je. Allah. Baru pergi hari Isnin. Masa baru pergi kuliah duha sini. Isnin pula hari ni. Muka berapa malam yang esok Isnin pula dah gitu. Esok Isnin pula dah. Jadi oklah deh. Kalau Tuhan larang tu kita sekejap sangat je. Mati je tu kita. Allah. Kalau dah hari ni esok. Apa? Kalau dah hari ni kita mati esok. Betul? Bila mati, dapat tak Tuhan janji? Dapat atau tidak? Dapat, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu berkata di Masjid Takdim Malang, orang beriman ni rindu kepada mati. Tak takut, jangan susahlah. Tak takut sikit mati. Takut benda kok.
kita rindu kepada Allah, kita bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ni agak beriman. Sebab tu dia pegang sungguh. Dunia ni hanya sekejap je. Tak ada dah. Alam yang paling sekejap adalah alam dunia, Nabi kata. Faham lagi? Wahai puteriku Fatimah, sabarlah sekejap je. Dunia ni hanya sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok Nabi yo. Ajar anak je. Jadi kita ajarlah ke diri kita dulu. Biar kita ni tak mementingkan akhirat lebih pada dunia. Maka anak bini kita tengok, ayah aku, kita tak ajar pun, tapi tengok perangai kita. Ayah aku lebih akhirat sama-sama. Tu dia. Apa? Kesang. Kesang daripada perbuatan itu. Biar kita ni tak ada orang tolong lagi. Percayalah mata. Percayalah. Dah. Anak-anak kita belum tentu tolong kita. Mungkin bulan kali soleh, baik sikit-sikit. Mungkin bulan pertama ingat lagi kaya. Dan bulan kedua sibuk dah ingat dah. Faham lagi? Maka kita tolonglah diri kita. Kita tolong diri kita sendiri. Nampak? Jaga diri kita sendiri daripada api neraka Allah. Jangan agak kau orang. Jangan agak kau orang, jangan sampai kita sedih dalam kubur lagi. Tak ada benda kita. Ya main-main. Masa bila kita ada ni, kita bekalkan benda-benda yang mengalir kita dalam kubur lagi. Walaupun kita mati dah, putus dah amalan, tapi sahang tu tetap mengalir kepada kita. Ilmu yang manfaat. Royaklah kau orang walaupun sepatah. Dah kalau nak ilmu manfaat, mesti kita ngaji. Betul tak ni? Tu dia. Okey. Maka mata hanya senya, kita habis lalu ni. Maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Para nabi, para aulia Allah duduk nunggu nak melihat akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rindu ingin melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu mana keadaan para nabi, para aulia Allah duduk dalam keadaan rindu? Allahumma salli ala Muhammad. Nikmatnya, nikmatnya mereka-mereka yang merindui Allah. Dia duduk atas dunia, dia rindu dah untuk melihat Allah. Nikmat atau tidak? Aku nak tanyalah, kita orang awam kena buat misal. Kita duduk di Johor, hijau Johor, patuh rindu nak bertemu dengan bini kita. Kita rasa kan kita berada di dalam kerinduan. Allahumma salli ala Muhammad. Nikmatnya kita. Kita duk rindu nak bertemu bini kita. Nikmat atau tidak? Nikmat. Pasti macam mana nak melepaskan rindu, nak tahan rindu lajak ni. Bini aku masa ni dia nyapu sapuh Kita pun turun depan rumah sewa kita sapu-sapuh. Kita seolah-olah kita rasa bersama dengan isteri kita. Nikmatnya. Begitulah orang beriman. Nampak lagi? Sedapnya rindu. Dah kita dah rasa. Ni dah. Allah. Nugi kita duk tunggu benda lain kamu. Bilalah aku cukup biti nak buat banglo sebuah. Bilalah aku cukup biti nak beli Mercedes sebuah. Lah bodoh itu. La ilaha illallah. Orang beriman tak rindu dah gitu. Orang beriman rindu nak jumpa Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad. Jika harta tu yang menyebabkan dia terhalang kepada Allah, maka dia infakkan harta itu. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita. Barang payah belaka ni. Barang payah. Bukan mudah nak melihat zat Allah. Bukan mudah. Kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Mana? Kena belajar sungguh lah. Tak ada cara lain. Dia bermula dengan belajar kan. Belajar sungguh-sungguh. Lepas tu doa nak banyak buat kita orang awam ni. Kita hanya mampu berdoa. Sebab tu doa tu sejati bagi kita lah. Kita semayang tak kosong, puasa tak jadi mana. Nampak lagi? Ilmu tak banyak mana. Tapi kita mampu berdoa. Maka berdoa lah sungguh-sungguh. InsyaAllah dengan keikhlasan hati kita, Allah Ta'ala akan tolong kita. Tolong beri kefahaman. Tolong beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam amal. Tu doa tu penting. Sebab tu Nabi tinggalkan doa untuk itu. Jangan segan untuk berdoa. Walaupun kita berdoa dalam keadaan hati kita tak tetap lagi pula ingat Tuhan. Kita orang awam terserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku tahu aku ilmu ni sedikit, faham tak banyak, hati aku tak rasa pun takut kemu. Nak buat lagi. Kita ngadu betul-betul dulu. Tapi aku mampu hanya minta je kemu. Tuhan tahu biar kita merendah di depan Allah.
Jangan sombong. Sombong tak jumpa. Kita berdoa ada keadaan kita rasa kita alim. Kita rasa ilmu kita banyak. Tuhan tak terima. Tuhan tak pandang doa kita. Tuhan pandang doa orang yang fakir. Nampak? Jadi kita sedar. Kita tak ada ilmu. Kita panggil kita ngukik dulu. Kita orang awam ni kita ngukik dulu. Ya Allah, aku ni tak ada ilmu. Aku ni tak faham. Amal pun tak ada. Minta ke Tuhan? Ya gitu InsyaAllah. Maka dia kata, maka mata hanya senyia kepada memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Tak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan yang baru. Dah lagu mana? Mana aku tahu. Mana aku tahu. Tu kata kita kena pergi sendiri lah. Okey. Dan tidak ada di dalam negeri dunia dan tidak ada di negeri akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Nikmat melihat zat Allah. Tidak ada nikmat di dunia, tidak ada juga di akhirat. Hebat melebihi nikmat akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kita nak. Nak masuk surga, ada bidadari, ada apa, suka dah kita tu. Tapi hak ni lebih besar daripada tu lagi nikmatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita lah. Mudah-mudahan kita keluar sliding ni, kita beramal dengan ilmu kita hari ni. Dia gitu. Berubah lalu perangai. Comel kalau berubah lalu. Mata abang aku dah liar dah. Semua lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Cerita-cerita Nustang abang aku dah buka dah ni. Dia tengok Doraemon. Wanda bang tengok Doraemon. Dah nak buat gana. Nak tengok Shahrukh Khan. Dah dengan Kareena Kapoor dah dia dah. Apa lagi? Tengok Doraemon lah kita. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dia kata tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Pelihara sungguhlah mata kita. Dan dimuliakan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Mata Allah Ta'ala muliakan mata kita dengan sehabis-habis mulia. Wajah Allah ni zat yang paling mulia. Maka mata kita dimuliakan oleh Allah, boleh melihat zatnya. Mulia tak mata kita? Allah mulianya. Itulah mulianya mata kita. Macam kita, contoh atas dunia ni. Kita ni, contoh, Sultan panggil kita nak pergi ke istana. Dia memuliakan diri kita, dia jemput ke istana. Mulia tak diri kita? Sehingga kita boleh layak ke istana. Allahumma salli ala Muhammad. Kita rasa mulia dah. Ataupun kita duduk depan orang alim panggil kita pergi Pondok Bukit Jong contoh. Dr. Ayah Habib Umar mari, Habib Umar panggil kita duduk belah you. Allah mulianya kita rasa. Faham lagi? Kita dimuliakan. Ini Allah memuliakan mata kita, boleh melihat zatnya yang maha mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada dah. Tak ada dah. Maka insya-Allah daripada ilmu yang kita ngaji pagi ni, kitab yang kita tengok boleh mengubahlah mata kita. Nampak lagi? InsyaAllah. Kitab ulama' yang kita baca penuh keberkatan, insyaAllah boleh mengubah diri kita. Dia gitu. Okey. Maka dia kata dan bahawa tiada dikotorkan dia. Tiada dikotorkan mata tu dengan memandang akan yang haram. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kotor mata kita daripada memandang yang haram. InsyaAllah supaya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita tahu. Tanpa pertolongan Allah kita tak mampu. Nampak? Tanpa pertolongan Allah kita tak mampu untuk melakukan ketaatan. Dan tanpa pertolongan Allah juga kita tak mampu untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesimpulannya, perbanyakkanlah memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah kita ulang seumur 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, tapi mu jugalah kami minta tolong.
Faham lagi? Minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Okey, insya-Allah. Oh, sejam lebih tu. Mana itu? Tak apa tau. Tak apa sejam lebih tau. Takut orang ada kerja je amat bimbang kau. 6 bulan cuti. Haji Wahab kata 6 bulan cuti. Tak apa, lajak sikit. Lajak bab nak berhabis ni. InsyaAllah lah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki kita masuk fasal yang kedua. Moga-moga tak ada panjang kat umur kita lagi. Supaya kita dapat bersih dulu segala hati kita, barulah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ketika Israel seru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Biar Israel seru kita. Apa? Kita diseru dengan nama tu, dengan mutmainnah. Jangan kita mati diseru dengan nafsu yang jahat, yang kotor. Biarlah kita termasuk dalam golongan kita mati diseru dengan nafsu mutmainnah tadi. InsyaAllah kita selamat. Jadi minta-minta Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, menghabiskan kitab kita dan beri kekuatan kepada kita untuk amalkan. InsyaAllah. Biar kita mati dalam keadaan nafsu mutmainnah, nafsu yang bersih, tidak kotor. InsyaAllah. Tak salah minta panjang umur untuk melakukan ketaatan. Nampak? Untuk persiapkan diri kita. Okey. Habis itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.